Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah turut serta di dalam perbahasan pembentangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah pun saya buat pada awal pagi tadi. Pihak Badan Bertindak CITF juga berterima kasih di atas pandangan dan cadangan penambahbaikan yang telah pun dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian. Dan saya anggap bahawa sesi pada hari ini telah pun dijalankan dengan semangat bipartisan, semangat whole of government and whole of society approach. Sebab saya rasa dalam tujuan program imunisasi ini kita semua berkongsi matlamat, iaitu untuk memastikan bahawa kita dapat memberi perlindungan vaksinasi kepada seramai mungkin, secepat mungkin. Jadi semua teguran daripada ahli-ahli yang berhormat dan cadangan saya terima dan saya ucapkan terima kasih dan insya-Allah saya akan usahakan sebaik mungkin. Ada beberapa perkara yang telah dibangkitkan melalui kategori yang mungkin saya cuba menjawab satu persatu. Antaranya adalah yang berhormat, saya baru nak mula. Ya, tapi ada perkara situ saya nak sebut. Tahniah yang berhormat Rembau dengan semangat tadi itu, ini ada bipartisan dan kerana telah menerima teguran-teguran, pandangan-pandangan daripada semua pihak dalam usaha ini. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya pihak yang berhormat tentang satu laporan yang telah dibuat oleh Code Blue di yang satu kes yang dia telah laporkan iaitu di Setia City Convention Center PPB. Dan dia telah melaporkan satu yang baik untuk menambahbaikan PPB tersebut dan sebagainya. Tetapi apabila dia point out, dia pula kena charge di bawah Section 505B of the Penal Code dan juga Section 233 of the Communication and Multimedia. Sedangkan sebenarnya apa yang telah di point out itu adalah satu yang baik. Dan selepas ini, semua PPB telah pun dipertingkatkan dan sebagainya. Hasil daripada laporan ini. Jadi apakah yang berhormat membuat pertimbangan supaya apabila sesuatu to point out yang baik itu, jangan di-charge. Jangan ada di-charge, tetapi ambil baik cadangan-cadangan tersebut supaya kita dapat sama-sama perbaiki apa yang yang being pointed out, including this reporter. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Saya sedia maklum kes ini. Walaupun keputusan siasat untuk disiasat ataupun dituduh itu di luar lingkungan tugas saya, secara semangatnya saya setuju dengan yang berhormat. Tidak perlu diambil tindakan terhadap sesiapa yang membuat laporan untuk menambah baik PPV. Dan saya akan bincang dengan badan-badan dan juga pihak berkuasa yang berkaitan untuk memastikan bahawa kita biar sajalah apa yang telah berlaku sebagai satu laporan yang telah dibuat dalam semangat untuk menambah baik program PIK kita. Saya ingin bermula dengan menyentuh soal perolehan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, keputusan untuk kita melaksanakan perolehan telah pun dibuat pada bulan November yang lepas. Setelah kita melihat kepada interim data yang didapati daripada beberapa syarikat pembekal vaksin, termasuklah Pfizer dan sebagainya. Kita perlu ingat bahawa pada waktu tersebut, vaksin yang dibangunkan oleh Pfizer yang menggunakan platform mRNA tidak pernah diguna dalam dunia. Ini adalah kali pertama digunakan vaksin mRNA. Baru kali pertama diadakan ujian klinikal. Masih lagi menunggu dapatan penuh daripada ujian klinikal tersebut. Malaysia telah mengambil tindakan yang berhemah dengan melihat kepada keputusan interim dan membuat tempahan setelah kita berpuas hati dengan keputusan keberkesanan, efikasi dan juga keputusan keselamatan
safety vaksin-vaksin tersebut. Sebenarnya selain daripada Malaysia, negara Australia, Korea Selatan dan Jepun telah menerima bekalan vaksin Pfizer lebih kurang pada masa yang sama. Menunjukkan bahawa kita telah membuat penilaian yang sama dengan negara-negara yang maju yang ada di rantau Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik. Saya ingin maklumkan bahawa ada yang memberi pandangan berkenaan dengan Singapura. Singapura, saya tak pasti apa sebenarnya yang telah menyebabkan mereka yakin untuk membuat keputusan sedikit lebih awal, tetapi antaranya adalah pelaburan yang telah dibuat oleh Temasek, iaitu syarikat pelaburan kerajaan Singapura yang telah melabur bersama dengan pelabur-pelabur lain sebanyak 250 juta US dollar dalam syarikat BioNTech pada bulan Jun 2020. Syarikat BioNTech ini, untuk makluman ahli-ahli Muhammad, adalah syarikat usaha sama dengan Pfizer yang telah bangunkan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer. Jadi saya mungkin andaikan kalau sekiranya Temasek adalah sebahagian daripada pemilik syarikat tersebut, kemungkinan besar mereka akan didahulukan dari segi penghantaran vaksin. Saya difahamkan melalui laporan media bahawa negara Israel sebagai contoh yang juga dijadikan rujukan sebagai negara yang antara pertama menerima vaksin Pfizer telah membayar harga yang tinggi dan setuju untuk data-data vaksinasi rakyat mereka dikongsi bersama dengan Pfizer. Option yang tidak diberikan kepada mana-mana negara yang lain. Indonesia pula telah mulakan vaksinasi awal dengan menggunakan vaksin Sinovac kerana Indonesia menjadi tapak untuk ujian klinikal fasa 3 Sinovac. Dan negara ataupun pengeluar vaksin akan memberi keutamaan kepada negara-negara yang menjadi tempat ujian klinikal bagi vaksin mereka. Namun demikian, saya terima teguran daripada ahli-ahli yang berhormat supaya kita lebih pantas untuk membuat ramalan bagi tahun-tahun yang mendatang. Sebahagian besar daripada pembahas juga merujuk kepada keperluan untuk kita membuat perolehan vaksin untuk tahun hadapan. Mungkin ada yang telah baca laporan media yang menyatakan bahawa ada negara-negara yang sudah mula membuat tempahan untuk tahun 2022, mungkin ada keperluan untuk diberikan dos yang ketiga ataupun dengan izin second booster shot dan juga vaksin yang diberikan kepada golongan kanak-kanak. Sebab itu pada 2 minggu yang lepas, saya telah pun bermula rundingan dengan syarikat-syarikat pengeluar vaksin, terutamanya syarikat Pfizer, untuk Malaysia memuktamadkan perolehan vaksin bagi tahun 2022 dalam masa yang terdekat untuk memberi tumpuan khusus kepada pengeluaran Pfizer yang baru, iaitu spesifik untuk booster dose dan spesifik untuk vaksin kepada golongan kanak-kanak yang akan dikeluarkan pada tahun depan. Belakang. Terima kasih, Pak Menteri. Berkaitan dengan perolehan dan penghantaran vaksin ini, kalau dilihat jumlah yang perlu dihantar oleh Pfizer sebanyak 45 juta dos itu, kita baru menerima lebih kurang 8 juta, 9 juta. Jadi kita ada baki lebih kurang 36 juta dos lagi. Jadi adakah ada obligasi undang-undang yang boleh kita aktifkan ketika mana ada kelewatan yang mungkin akan berlaku untuk kita terima vaksin ini? Tambahan untuk booster dose. Tambahan juga. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan booster dose khususnya, kerana ramai antara mereka yang menerima vaksin Sinovac dan kerajaan telah putuskan untuk keluarkan Sinovac daripada PIK. Jadi bagaimana apabila booster dose diperlukan, bagaimana kerajaan akan memberikan booster dose ini untuk mereka yang sedang menerima Sinovac? Menteri, sedikit Menteri, the Speaker. Wabil Menteri.
berkaitan dengan apa yang ditanya tadi, adakah booster dose ini akan dibayar oleh kerajaan ataupun oleh penerima seperti yang dicadangkan untuk penjualan Sinovac? Terima kasih. Ya, Pandai Kuching sikit lagi. Isu berkaitan sama tadi saya ada bangun untuk bertanya tentang polisi booster dose ini kerana banyak yang sekarang mereka telah pergi untuk membuat antibody test. Dan kita tahu ada segelintir yang memang akan vaksin resistant. Jika mendapat keputusan negatif, apakah SOP, apakah advisory seterusnya? Jika Wabi Menteri boleh beri penjelasan. Terima kasih. Menteri, boleh saya tanya satu soalan? Sini. Boleh menjelaskan ya mengapa masih perlukan mega-mega PPV kalau lain-lain cara yang mungkin boleh sekejap digunakan? ya Berhormat, saya nak sentuh kepada isu yang dibangkitkan dahulu, then we can go on to the other thing later. Ya. Okey, berkenaan dengan isu-isu yang dibangkitkan tadi, berkenaan dengan booster dose ini. Buat masa ini kita masih lagi menunggu syur daripada kumpulan pakar yang dipengerusikan oleh Dr. Kalai Rasu Periasami, pengarah Institute Clinical Research of KKM, yang pada minggu hadapan akan memberi syur berkenaan dengan keperluan sama ada kita perlu booster dose ataupun tidak. Perkara ini juga akan dibentangkan bukan hanya dari sudut keperluan booster dose berdasarkan kepada pengalaman di negara-negara lain, tetapi sama ada kita dapat memberi booster dose heterologous vaccination. Maksudnya kita memberi vaksin yang berbeza daripada vaksin asal yang kita terima. Ada beberapa negara yang sudah mengamalkan heterologous vaccination, contoh di Korea Selatan, di Germany, disebabkan gangguan kepada bekalan vaksin, mereka terpaksa mix vaccination mereka. Kita akan dapat syur daripada kumpulan pakar berdasarkan kepada real world data dan juga data klinikal sama ada heterologous vaccination ini selamat, yang pertamanya. Dan yang kedua, sama ada mereka yang telah menerima lengkap 2 dos satu jenis vaksin boleh terima booster shot yang ketiga menggunakan vaksin yang lain. Namun demikian, menjawab soalan daripada Gopeng tadi, Sinovac tidak dikeluarkan daripada PIK. Cuma kerajaan sudah selesai menerima perolehan kita. Tetapi Sinovac masih lagi berada dalam PIK dan kita boleh pada bila-bila waktu dan masa memperolehi Sinovac untuk PIK. Malah untuk makluman Ahli Yang Berhormat daripada Gopeng, ada setengah orang yang tak boleh terima vaksin Pfizer kerana masalah alahan ataupun anafilaksis. Sebab itu kerajaan akan kekalkan dalam PIK stok penimbal ataupun stockpile sedikit Sinovac untuk kita beri kepada mereka yang memang tidak sesuai untuk terima vaksin Pfizer. Berkenaan dengan perkara antibody testing yang dibangkitkan oleh sekejap ya, Yang Berhormat, saya jawab Bandar Kuching dulu. Berkenaan dengan antibody testing yang dibangkitkan oleh Bandar Kuching, kita akan membangunkan satu polisi untuk antibody testing. Buat masa ini kerajaan tidak menyarankan agar antibody testing dilaksanakan. Dan ini adalah selaras dengan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh US Food Drug Administration FDA dengan CDC yang mengingatkan orang ramai dan juga pengamal kesihatan bahawa ujian antibody SARS-CoV-2 yang dibenarkan sekarang tidak boleh digunakan untuk menilai tahap imuniti atau pelindungan seseorang dari COVID-19 pada bila-bila masa. Sebab standardization itu tidak ada dan guidelines-nya tidak ada, dan seperti mana yang Berhormat sebut, mungkin ada yang vaksin resistant yang tidak menunjukkan antibody. Dengan itu, apa yang kerajaan telah buat adalah untuk memperuntukkan sebanyak 15 juta ringgit supaya kita dapat melakukan di bawah Institute of Medical Research KKM satu antibody immunosurveillance program. Kajian ini penting untuk kita melihat tahap antibody dan neutralizing antibody di kalangan penerima-penerima vaksin di Malaysia
dan dapat ditentukan meliputi perkara-perkara berikut. It has to be quite specific. Menentukan kadar serokonversi antibody yang meningkat dan menyutralkan SARS-CoV-2 pada 8 masa berbeza selama 2 tahun di antara penerima vaksin yang pertama, dan menentukan tahap tindak balas sel T dan antibody ILO terhadap SARS-CoV-2 pada 3 masa yang berlainan selama 3 bulan di kalangan populasi umum yang menerima pelbagai jenis vaksin, dan menganggarkan kejadian jangkitan COVID-19 selepas vaksinasi. So that is a medical research that is going on. As far as the antibody testing for lay people are concerned, kita masih lagi belum ada garis panduan, dan saya harap boleh tanya sikit. Ya. Boleh tambah sikit soal. Sekejap, saya minta Yang Berhormat sempurna dulu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri dah nyatakan tadi tentang another approach of menggunakan booster dan 2 dose dalam mengatasi masalah COVID di negara ini. Di samping itu, kita juga menyedari hakikat bahawa ada vaksin yang hanya digunakan single dose, like Johnson & Johnson. Saya dah nyatakan di peringkat awal, takkan kita tak boleh menggunakan cuma single dose untuk mengurangkan perbelanjaan negara. Yang ada, kita terbatas kewangan negara kita dah berhutang more than 1 trillion. Dan kalau ini proven and approved by WHO, why can we confine, so at least the rural area particularly, dengan izin, kawasan-kawasan luar bandar, untuk mereka mendapat sampai 3 dos, mengambil masa untuk mereka berada di pusat vaksinasi yang ada. Terima kasih. Yang Berhormat, boleh. sekejap. Atas poin yang sama, boleh. Saya jawab sekejap ya. Minta maaf, Yang Berhormat, mungkin saya tak apa jelas tadi. Polisi kerajaan adalah untuk memberi sekurang-kurangnya 1 dos. That is a must. Terutamanya kawasan luar bandar pedalaman. Dan apabila bekalan pertama CanSino 1 dos sampai, saya telah menjanji Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah akan dapat dahulu. Sebab we want to give to the kawasan pedalaman di Sabah. Apa yang kita tak tahu setakat ini adalah sejauh mana how long the vaccine works for. Berapa lama keberkesanan vaksin itu bertahan. Itu yang kita tak tahu. Dan kita tak tahu sebab kita belum lagi ada data daripada negara-negara lain. Kita kena ingat bahawa kebanyakan negara hanya baru mula menggunakan vaksin ini pada bulan Januari. So at best we only have 7-month data, at best. Johnson & Johnson mungkin lebih kurang ataupun tempohnya kurang daripada 6 bulan. So what we will do is, of course, kita akan bagi dahulu 1 dos. Kawasan pedalaman, for sure. Boleh, Berhormat. Tetapi saya bangkitkan sekejap. Saya bangkitkan Antibody. soal booster dose secara keseluruhan. It may well be the case, Yang Berhormat, that after 6 months kita nampak antibody itu menurun. Then we have to go back to kawasan pedalaman. Mau cakap soal booster, Berhormat. Saya bagi laluan kepada Kinabatangan, lepas kepada Kulim Bandar Baru, lepas itu Gopeng. Yang Berhormat Menteri, memang betul bahawa ramai sudah masyarakat sekarang ini pergi jumpa doktor, ambil darah, buat blood testing untuk sama ada antibody dia 60% kah, 40 kah, 90. Jadi rupa-rupanya benda ini tidak compulsory sebab belum ada satu sistem yang diletakkan oleh kerajaan. Jadi apakah tindakan selanjutnya, sebab ini mungkin tidak perlu kita galakkan, dan doktor-doktor yang lain ini tidak perlu membuat testing dengan mana-mana sebab tidak ada juga apa-apa keuntungan dia. Yang kedua, soal booster ni. COVID ni sebetulnya sama ada betul atau tidak, virus ini datang daripada manusia, dan yang dia punya vaksin pun dari manusia. Jadi mungkin tidak ada akan ending dia. Mungkin dia hanya akan berlarutan. Dan apa yang penting sekarang ini yaitu kita pastikan bahawa semua rakyat divaksin. Dan kita akan tentukan pula hala tuju kita selepas itu. Terima kasih, Yang Berhormat. Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Rembau. Saya ada 2 perkara. Vaksinasi ni Yang Berhormat Rembau akhir sekali adalah ke arah herd immunity. Tapi ancaman dia adalah varian. Soalan saya, apakah sudah ada dalam perkiraan MOSTI, dalam banyak-banyak vaksin apa boleh menjadi jawapan kepada varian baru ini?
dan apakah sudah dilakukan usaha yang seterusnya untuk perolehan pertama. Yang kedua, satu ketika Perdana Menteri, saya ikuti dalam laporan media, ikut melancarkan hasil kerjasama Malaysia-China untuk menghasilkan satu vaksin yang namanya COV-NIF. Katanya dia dah buat sampel hampir 34,000 di Mexico, Indonesia, China, Malaysia. Kan? Kemudian ujian klinikal dia pun lulus. 1, 2, lulus oleh siapa? Oleh EUL. EUL. Ya, Muhammad Encik tahu kan? Dibuat WHO. Tapi kemudian senyap. Saya ingat masa masuk tu lebih kurang macam Sinovac juga. Jadi sebenarnya kat mana berakhirnya percubaan untuk COV-NIF ini yang dikatakan usaha sama Malaysia, China ini, apakah dia sangkut dekat NPRA ke ataupun sangkut kat mana? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan antibody. Apabila jangkitan COVID ini berlaku, ratusan antibody terjadi di dalam badan. Dan bukan semua antibody itu neutralizing antibody. Sebahagian antibody dijadikan untuk yang ada pasaran yang mengesan antibody adalah untuk mengesahkan sejarah jangkitan. Dan ini bukan neutralizing antibody. Jadi memang usaha baik untuk memantau keberkesanan vaksin yang sedia ada dari segi memantau tahap neutralizing antibody. Soalan saya, adakah sepatutnya berlaku sekarang memantau antara populasi yang tidak diberikan vaksin sama ada mereka telah dijangkiti? Kalau kita tahu berapa peratus yang pernah dijangkiti, kita akan dapat meramal setakat mana tahap jangkitan tersebut dan sama ada kita sudah melepasi puncak pandemik. Jadi saya cadangkan supaya kementerian ataupun sama ada Kementerian Kesihatan ataupun MUSTI boleh buat surveillance dari segi antibody di kalangan populasi yang masih belum divaksinasi. Sekian. Terima kasih Yang Muhammad Gopeng atas cadangan yang baik itu. Kita akan ambil maklum saranan kajian tersebut. Saya setuju dengan kinabatangan soal booster itu memang kita sedang kaji, tapi yang penting seperti mana yang disebut oleh Sempurna tadi adalah kita selesaikan dulu dos yang pertama dan dos kedua. Kalau ada single dose vaksin, kita percepatkan. Namun demikian saya terpaksa bangkitkan isu booster dose sebab sudah pun dibangkitkan dan perkara yang perlu kita membuat persediaan sekiranya perlu kita melaksanakannya. Kulim Bandar Baru telah bangkitkan 2 poin berkenaan dengan varian. Setakat kita tahu sekarang, vaksin Pfizer dengan vaksin AstraZeneca sudah pun menunjukkan melalui penerbitan di dalam jurnal kesihatan bahawa walaupun ada sedikit penurunan dari segi keberkesanannya terhadap varian Delta, masih lagi berkesan. Vaksin Sinovac telah pun kita terima maklumat daripada pengeluar sendiri yang mengatakan bahawa vaksin Sinovac juga memberi tahap pelindungan yang baik terhadap varian Delta. Dan daripada liputan akhbar yang kita melihat, sebab saya difahamkan di Indonesia sebahagian besar daripada Barisan Hadapan Kesihatan mengambil Sinovac, di sini Pfizer. Tapi walaupun berlaku sedikit angka kematian di sana, tetapi jumlah yang terdedah kepada vaksin atau kepada virus yang terpaksa masuk ICU ataupun meninggal dunia adalah kadar yang rendah. Jadi kita simpulkan di situ bahawa any vaccine is a good vaccine for you, walaupun berlakunya varian Delta sekarang. YB. Menteri. Ya. YB. Saya tanya soalan. YB, Kulai nak lama tunggu. Ya. Kulai. Yang Berhormat Petaling Jaya. Petaling Jaya nak bangkitkan pasal vaksin ke pasal PPV? PPV. Nanti PPV belum sampai tajuk dia lagi. YB, saya nak tanya tentang vaksin. Kulai. Kulai ya. Lebih Rembau, soalan saya pasal COV-NIF tadi. Oh ya, COV-NIF saya dengar Kulai dulu. Yang Berhormat boleh? Terima kasih YB Menteri. Saya nak tanya, tadi YB ada sebut bahawa sedikit itu Sinovac ada dikekalkan atau disimpan untuk orang yang tak sesuai dengan Pfizer atas alasan perubatan. Tetapi sekarang kami juga ada menghadapi situasi di mana Sinovac itu tidak direcognize
oleh beberapa negara seperti Singapura, seperti Australia. Jadi untuk mereka yang perlu pergi ke sana, belajar ke ataupun mereka yang bekerja di Singapura ke, bagaimana boleh tak mereka minta bahawa Pfizer diberikan kepada mereka? Saya setuju dengan polisi Menteri bahawa warga Malaysia sepatutlah kita tak pilih mana satu vaksin. Tetapi untuk kategori ini, kerana mereka ada alasan yang dalam pandangan saya sangat solid, sangat bagus, boleh tak mereka minta, ada channel tak untuk mereka minta bahawa sesuatu vaksin itu seperti Pfizer diberikan kepada golongan ini? Terima kasih YB Menteri. Yang Muhammad Kulai. YB Menteri, berkaitan juga YB Menteri, penampang. Boleh. Just now I asked you, dengan izin, can the government fund these booster shots dan adakah government ingin menjual booster shots ini? Terima kasih. Sebagai contoh, vaksin Pfizer hanya dijual kepada kerajaan negara saja dan bukannya pada pasaran swasta. Itu memang polisi Pfizer. Jadi mahu tak mahu kerajaan persekutuan akan beli, akan perolehi dulu. Dasar berkenaan dengan pemberian vaksin booster ini akan ditentukan dan diumumkan kemudian oleh Menteri Kewangan mungkin dalam belanjawan akan datang. Tapi saya yakin kita akan dapat memberi vaksin ini kepada sebahagian besar daripada rakyat kita secara bercuma dalam peak yang berterusan. Soalan daripada Kulai tadi, kita seperti mana yang Kulai tahu, kita mengamalkan dasar yang tidak boleh memilih. That is the best policy for us right now. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk practical reason, kita boleh memberi kelonggaran. Sebagai contoh, saya bagi contoh kepada Kulai. Pelajar-pelajar yang pergi untuk universiti di luar negara, kita padankan mereka dengan vaksin yang diiktiraf di negara yang mereka nak pergi. So those students who are going to China, we've been giving Sinovac. Those students who are going to Europe, for instance, we have been giving them Pfizer or AstraZeneca. Jadi dalam kes-kes yang praktikal dan tertentu, kita boleh menerima permintaan melalui MySejahtera Help Desk untuk mereka pergi ke luar negara bagi tujuan vaksin yang diiktiraf oleh negara tersebut. Saya tambah satu saja. Saya nak tanya, mereka minta di PPV ke atau bagaimana? Kerana mereka terima notis. Kita akan ada satu feature dalam MySejahtera. Sekarang ini dah ada feature Memang MySejahtera. ada. Mereka sudah terima notis daripada MySejahtera. Ya. Tetapi mereka tak pasti. Okey. Jadi kerana setakat pengetahuan saya, PPV tersebut sekarang bagi Sinovac. Tetapi pelajar tu nak pergi ke Australia. Jadi maksudnya mereka pergi ke PPV dan buat permintaan untuk Pfizer on the spot, is it? Tak, mereka boleh batalkan temu janji dan boleh melalui help desk minta supaya mereka menyatakan bahawa mereka adalah pelajar yang ingin keluar negara untuk mendapat vaksin. Okay, Menteri, Terima sikit kasih. saja. Saya nak jawab Kulim Bandar Baru dulu. Kulim Bandar Baru bangkitkan isu vaksin daripada IMCAMS ataupun Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences dengan jenama COVNIF kalau tak silap saya. Tapi pengeluarnya adalah Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences. Ujian klinikal fasa 3 telah berjalan semenjak bulan Januari di Malaysia. Dan kita bakal menerima keputusan itu pada hujung tahun ini. Namun demikian, ada syarikat yang sudah pun mula proses pendaftaran vaksin IMCAMS ini dengan NPRA. Dan apabila NPRA sudah berpuas hati dengan dossier maklumat yang terkandung dalam dalam permohonan itu, maka kita akan memberi kelulusan. Dan saya sedia maklum bahawa vaksin ini telah menerima emergency use authorization di negara China. Vaksin ini juga vaksin kegemaran Yang Berhormat Alor Gajah juga sentiasa tanya saya bila nak diluluskan. Tangga Batu, Bandar Kuching. Jadi, vaksin ini mungkin akan kita luluskan dalam masa yang terdekat. Bandar Kuching. Sikit saja. Bandar Kuching. Tangga Batu. Tanjung Karang. Saya pergi Tanjung Karang, lepas tu ni Dr. Zul Ulu Selangor. Lepas tu Bandar Kuching ya. Terima kasih Yang Mak Menteri. Tadi Yang Mak Menteri ini pasal vaksin ya, Sinovac. Tadi disebut di Indonesia pun dah bermula dulu, tapi kita sudah maklum bahawa Sinovac juga dah lama di Malaysia. Sejak tahun 2018 dan satu-satunya vaksin yang
dikenalikan oleh syarikat tempatan iaitu Pharmanega. Tadi juga disebut bahawa Sinovac ini telah pun memenuhi obligasinya kepada kerajaan. Jadi persoalan saya ialah, adakah selepas ini Pharmanega boleh menjual Sinovac ini terus kepada kerajaan negeri ataupun kepada pihak swasta, dan adakah mesti juga melalui SOP, iaitu kena juga mendapat kelulusan daripada JKJAV. Terima kasih. Tangga Batu, YB. Okey, terima kasih, YB. Minta maaf, okey, ladies first, Tangga Batu. Okey. Kita ni kan masih lagi, bila kita bincang macam ni, masih ramai sebenarnya ya orang kawasan saya bertanya bila kami nak dapat vaksin ni. Daripada bulan Mac meminta dalam MySejahtera tapi belum lagi mendapat. Jadi mereka mengatakan ni macam Zaitun Samion katalah menaruh harapan. Ya. Jadi lagi satu ialah bila yang boleh, ada yang mengatakan boleh walk in, dan siapa yang boleh walk in dan pukul berapa ke, ataupun ada tak limit masa bila yang boleh walk in. Terima kasih. Bandar Kuching sikit saja. Sandakan saya nak Menteri. Okey, selepas Bandar Kuching sandakan. Saya nak tanya soalan pertama, tadi YB Kulai ada membangkitkan tentang pelajar yang keluar. Saya nak tanya tentang kanak-kanak di bawah 18 tahun. Saya tahu satu keputusan telah dilakukan untuk tidak memberikan, tetapi ada timeline tak untuk review keputusan tersebut? Itu nombor satu. Nombor dua, tadi YB Menteri ada mengatakan tentang Sinopharm, vaksin dari China, satu syarikat telah apply untuk mendapatkan bekalan tersebut. Saya nak tanya, syarikat apa yang telah dapat kontrak untuk Sinopharm di Malaysia, untuk Moderna dan juga Janssen's jika ada, atau kita hanya dapat dari COVAX. Yang ketiga, adakah kerajaan bercadang untuk regulate harga in the private sector? Berapa mereka boleh charge untuk setiap vaksinasi? Sekian, terima kasih. Dengan izin? Ya. Yang Berhormat Menteri, sandakan. Kuala Selangor. Terima kasih Menteri. Ya, saya perlu merakamkan usaha gigih Menteri despite all odds from the very beginning. Alhamdulillah, I've been giving you all this support of go. Ya, semua kita mahukan perkara ini dilakukan dengan yang terbaik. Soalan saya ringkas saja, Menteri, sejauh mana akan Mosti, particularly yourself, bersedia untuk membuat pelaburan at this critical time when sementara kita berdepan dengan cabaran of the variants of concern, particularly Delta, Lambda dan sebagainya, untuk sama bergiat dalam satu production of a second generation vaccine, yang mana merupakan satu pendekatan proprietary molecular biology and chemical technology to develop novel vaccine. Di mana, kalau dengan izin saya berbahasa lebih sikit dalam bahasa Inggeris, taking a unique approach to vaccination against SARS-CoV-2, instead of only using one target antigen, they are developing a vaccine that focuses on all major immunogenic features of the SARS-CoV-2 virus, but cannot spread, meaning they are a vector, they cannot reproduce, making it safe and efficacious. Yeah? A digital DNA design platform, this is a new platform, a digital DNA design platform, not your viral vector platform, not your test and try technology of the attenuated virus, ataupun your other mRNA particularly. A digital DNA design platform is used to ensure rapid development and easy production of our novel vaccine RVX13, which is already in the media. Soalan saya, Menteri, sejauh mana Malaysia dan Menteri particularly, I'm seeing you as one of the future. Would you want to invest this kerajaan Perikatan National, would we Malaysia want to invest in this second generation vaccination? That would be a question, because moving forward, as you very well have noted tadi, adalah cabaran variant. And if this variant is to come this way, it is as if we are facing another new pandemic. Soalannya, apakah Malaysia bersedia membuat pelaburan yang besar
untuk melahirkan satu second generation vaksin yang menggunakan an innovative technology based on apa yang dikatakan sebagai technology that is based on targeting more than one the spike protein, the S protein, but rather on all major immunogenic features of the SARS-CoV-2 virus. Terima kasih Menteri, panjang sikit, maaf. Yang Menteri, sandakan. Saya minta jawab soalan dulu sebab banyak perkara yang saya nak sentuh dan speaker pun tak bagi masa yang panjang. Ya. Saya jawab pertama dulu Tanjung Karang. Terima kasih atas pandangan yang disebut oleh Tanjung Karang tadi. Cuma saya tak pasti vaksin mana yang wujud sejak tahun 2018 untuk COVID. Sebab COVID itu COVID-19. Coronavirus Disease 2019. So I'm not quite sure what coronavirus vaccine there was in 2018 dengan izin, ya Muhammad. Tapi saya kalau salah pemanega inform saya bukan salah. Saya pun tanya benda yang sama. Dia kata telah pun dibawa sejak 2018. Tapi pada masa itu memang untuk cacing saja. Tapi itu yang sekarang digunakan untuk COVID itu maklumat yang diberikan kepada saya oleh pihak pemanega. Okey, Muhammad. Tanjung Karang lupa makan ubat ni. Cuma Yang Muhammad, tapi Yang Muhammad tepat berkenaan dengan soal obligasi Sinovac kepada kerajaan Malaysia. Itu dah selesai. 12 juta mengikut kontrak asal dah selesai. Kita dah minta tambahan 3 juta sebab ada sedikit kekurangan daripada Pfizer bagi bulan Ogos. Selepas itu kita bercadang untuk memberi peluang kepada pasaran swasta untuk wujud. Ini bukan U-turn ya. Tadi disebut oleh Wang Semaju kalau tak silap saya U-turn. Sebab kalau mengikut PIK, vaksinnya adalah percuma. Cuma pada satu masa, bila sudah ada bekalan di peringkat swasta, takkan kita nak tutup bekalan tersebut. Sebab bekalan itu memang dah ada. Keperluan kerajaan ada. Bekalan yang diberikan kepada kerajaan dan PIK pun sudah ada. Jumlah suntikan vaksin kita 500,000 satu hari. Dan kalau ada tambahan yang ada pada pembekal, kita boleh buka kepada pasaran swasta secara terkawal. Apa yang saya maksud secara terkawal? Secara terkawal maksudnya kita di Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin yang dipengusikan bersama oleh saya dan Menteri Kesihatan akan menentukan harga ceiling. Harga ceiling untuk penjualan vaksin di pasaran swasta. Supaya tidak membebankan mereka yang nak bayar. Mereka yang nak bayar ini mungkin mereka yang tidak mahu tunggu untuk PIK. Walaupun kita bagi jaminan pada bulan Ogos, September, Oktober kita akan hampir selesai semua dewasa. But if they want to go and get vaccinated faster in the private market, they can pay. But we would like to put a ceiling price to this. Dan perkara ini akan ditentukan oleh Jawatan Kuasa Akses Vaksin pada minggu depan apabila bermesyuarat nanti. Dan perkara ini saya telah maklumkan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara dan telah pun disyorkan oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara semalam. Tangga Batu bangkitkan soal bila dapat vaksin. Saya percaya dalam tempoh masa sebulan dua ini ramai yang telah daftar awal akan dapat. Sekarang ini MySejahtera menggunakan algoritma siapa yang daftar dulu akan dapat. Ya. Cuma kadang-kadang senarai menunggu yang dilaksanakan di PPV tidak mengikut algoritma tersebut ataupun di kawasan-kawasan tertentu mungkin belum lagi selesai suntikan untuk fasa kedua iaitu warga MAS dan juga OKU ya. Tetapi secara umumnya polisi kita dari segi algoritmanya adalah untuk menolak mereka yang telah mendaftar dahulu di kalangan mereka berusia 60 tahun ke bawah. But when a senior citizen registers now, they will be pushed out. Maknanya dia akan dapat segera janji temu mereka. Saya nak habiskan semua jawapan saya dulu ya. Lepas tu saya akan kalau ada masa nanti saya akan buka kepada yang lain. Untuk walk-in, kita dah buka walk-in kepada warga MAS untuk Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor. Dan berdasarkan kepada prestasi suntikan yang diberi kepada warga MAS di negeri-negeri lain,
apabila mereka sudah sampai kepada nilai ambang tertentu, mungkin 95% of those who are 60 and above, who have already received their vaccination, maka kita boleh buka kepada walk-in. Cuma walk-in ini kita kena berhati-hati sedikit sebab kita tidak mahu berlakunya satu kesesakan di PPV apabila ada ramai warga emas di kawasan tersebut yang masih lagi belum menerima vaksin mereka. Sekejap, saya nak habiskan saya punya jawapan tadi. Berkenaan dengan perkara yang dibangkitkan oleh Bandar Kuching, ini adalah perkara yang agak sedikit panjang yang saya perlu sedikit masa yang dipertua. Saya nak jawab Bandar Kuching sekali dengan apa yang dibangkitkan oleh Jelutong dan juga Simpan Renggam berkenaan dengan vaksinasi untuk sektor pendidikan. Dan selepas itu saya akan jawab soal vaksinasi untuk kanak-kanak. Ini tajuk besar. Please, saya minta kerjasama daripada Bukit Mentajam dan juga daripada Alia Muhammad untuk bagi saya peluang menjawab ini dulu. And then we can go back to your queries later. I have no problem answering, ya. Cuma bagi peluang kepada saya untuk jawab soalan ini dulu. Tuan Speaker, peraturan tetap. Saya nak bangkitkan peraturan tetap 12 untuk minta Speaker pertimbangkan lanjutkan masa hari ini kerana semalam Menteri Kesihatan tidak mahu lanjutkan masa, tidak mahu jawab soalan, tetapi hari ini kita ada menteri yang nak jawab semua isu yang telah dibangkitkan. Saya rasa sepatutnya kerajaan ataupun Speaker tak ada halangan kerana isu vaksin, isu yang sangat penting untuk Malaysia sekarang. Jadi kalau kita akan sokong menteri. Kalau Speaker tidak mahu melanjutkan masa, ternyata kita bukan untuk datang sini untuk dengar fakta, tapi hanya untuk membazirkan masa. Pertimbangkan. Terima kasih. Silakan Yang Muhammad. Terima kasih ahli yang dipertua. Speaker, saya telah bangkitkan peraturan tetap. Saya kita dah minta kata ruling. sampai 5.30. Habis banyak saya ada kuasa pun 15 minit, 5.45. Saya dah kata dah. Kerajaan boleh bawa usul untuk lanjutkan masa. Boleh kita selamatkan masa. Yang Bapak Menteri tolong sambung. Tak ada lagi pencerahan, saya tak akan benarkan. Kerana tak cukup masa. Itu saya setuju. Kita akan sokong usul. Jangan takut. Nak selamatkan nyawa bukan selamatkan masa. Datuk Speaker. Tolong diam boleh tak? Tolong diam boleh? Minta TPM bawa usul. Datuk Speaker, benarlah Menteri kuasa boleh bawa TPM. usul. Boleh usulkan. Tolong diam boleh tak? Yang Bapak Menteri silakan. Terima kasih Yang Dipertua. Saya ingin menyentuh soal vaksinasi kepada sektor persekolahan. Sehingga 27 Julai, seramai 303,682 guru, iaitu 73.5%, 45,197 anggota kumpulan pelaksana AKP ataupun 67%, dan 33,633 pekerja perkhidmatan sokongan kontrak seramai 38% sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi vaksinasi guru kelas peperiksaan tingkatan 5 dan 6, status kemajuan adalah menggalakkan dengan sejumlah 80,717 guru, iaitu 90% telah pun divaksin. Manakala bagi sekolah swasta, seramai 12,894 guru ataupun 66.8% telah pun divaksin. 4,367 guru tahun peperiksaan ataupun 58% dan 3,026 kaki tangan sokongan, iaitu 54% sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. CITF sedang bekerjasama rapat dengan KPM dalam memastikan bilangan guru, anggota kumpulan pelaksana dan perkhidmatan sokongan kontrak yang belum mendapat janji temu lagi dapat dikenal pasti segera untuk dibuat penjadualan janji temu. Terdapat sebilangan yang menolak vaksin di kalangan guru dan saya menyeru supaya pihak pentadbir sekolah dapat membuat capaian kepada golongan tersebut supaya tidak tercetusnya jangkitan selepas pembukaan sekolah.
Saya ingin pergi kepada sekejap dulu Tong. I want to go to the students pula. Pertanyaan sikit saja. Simpang Renggam kalau saya pergi kepada students pula? Tak sikit ya, berkaitan dengan kaki tangan sokongan itu, adakah termasuk kaki tangan kantin dan juga pemandu-pemandu bas sekolah seperti yang saya tanyakan tadi? Terima kasih. Kaki tangan sokongan yang saya maksudkan ini adalah pegawai keselamatan, pekerja pembersihan, operator kantin dan pemandu bas dan van sekolah. Yang Muhammad. Bagi vaksinasi untuk golongan remaja dan juga pelajar sekolah. Task Force program vaksinasi guru, anggota kumpulan pelaksanaan dan pekerja perkhidmatan sekolah di semua institusi pendidikan telah diadakan dan KPM bersama MOSTI memantau vaksinasi kumpulan ini, termasuk pelajar tingkatan 6 yang sudah mencapai umur 18 tahun. We are giving vaccinations to those who are 18 and above, especially those who will be sitting the STPM examination. But saya ingin sentuh berkenaan dengan vaksinasi untuk golongan adolescent. Ya Muhammad, sebelum itu sikit saja. Bolehkah saya berterima kasih di atas segala inisiatif yang diambil oleh Yang Berhormat. Bolehkah saya mendapat komitmen daripada kerajaan bahawa sebelum sekolah dibuka pada bulan September nanti, semua warga guru di Malaysia diberi suntikan sekurang-kurangnya 1 dos. Bolehkah Yang Berhormat memberikan komitmen tersebut? Saya bersama dengan Menteri Pendidikan memberi jaminan bahawa semua warga pendidikan akan diberi vaksinasi sebelum pembukaan. Confirm. Terima kasih Muhammad. Ya. Sekarang saya nak pergi satu persoalan tadi, sekolah adakah termasuk college vocational? Saya terima baik cadangan daripada Simpang Renggam. Saya akan bincang dengan Menteri Pendidikan supaya kita masukkan semua kategori lain yang dibangkitkan tadi oleh Simpang Renggam, termasuk jugalah dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Termasuk juga pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar saya nak sentuh sekarang ya. Ini isu yang yang Berhormat penting. Menteri sandarkan sekejap saja, sikit saja. Regarding My Sejahtera just now. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. So regarding itu My Sejahtera Help Desk tadi. So students yang perlu melanjutkan studies ke luar negara, overseas lah. Jadi adakah ada satu macam time frame apabila mereka sudah apply melalui My Sejahtera Help Desk, berapa lama mereka perlu tunggu? Sebab ada yang kes-kes yang beritahu saya 1 bulan atau 2 bulan pun tidak dapat temu janji dan mereka perlu pergi dengan segera. Itulah soalan pertama. Soalan saya yang kedua adalah mengenai vaksinasi di Sabah. Jadi dalam nota pendengaran YB Menteri, 1.856 juta dos diagihkan ke Sabah. Tetapi kenapa jumlah dos yang diberi hanya 18%? Dan disandarkan adalah lebih kasihan adalah 8.3% untuk dos pertama dan 13.9% untuk 2 dos. Adakah bermakna kaki tangan tidak cukup? Dan my third question is the last question. So adakah YB Menteri bercadang untuk memberi vaksin pintu ke pintu kepada kawasan PKPD di kawasan seperti disandarkan? Sebab ini kawasan yang dijalankan PKPD merupakan kawasan yang high red zone lah, sebab kawasan rumah-rumah yang mereka tinggal adalah sangat padat dan sangat easy get contracted for the COVID-19 dan juga merupakan high risk, kawasan high risk. Dan di setakat ini ada 27 kawasan di Sabah dikenakan PKPD dan selepas PKPD mereka sudah test COVID negatif, adalah opportunity yang sangat bagus untuk kasih vaksin mereka. Dan hari ini ada 4 kawasan lagi disandarkan dijalankan PKPD. Jadi untuk bagi baku makanan saja bukan adalah satu way out lah. For my point of view, saya ini mencadangkan kepada YB Menteri adalah untuk menjalankan vaksinasi pintu ke pintu juga. Dan sebab sekarang kes positif adalah di Sabah akan mencecah 1,000 sudah. Hari ini adalah 912. Jadi saya harap YB Menteri look into all the Sabah seriously. Thank you so much. YB Menteri, sikit saja. YB Menteri singkat tapi penting. Satu saja. Boleh bagi tanya. Pagi ini saya bangkitkan Yang Berhormat Menteri. Setakat hari ini masih lebih 10 juta rakyat Malaysia belum daftar My Sejahtera untuk dapatkan vaksin. Apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan semua rakyat ni daftar untuk dapat vaksin supaya usaha kita dalam program imunisasi COVID kebangsaan tidak gagal to achieve 80% herd immunity. Terima kasih. YB Menteri, lanang sini. Saya ingin sentuh tentang vaksinasi di Sarawak. Sebenarnya di Sarawak memang kita ada banyak vaksin dan sekarang kita
telah benarkan walk-in. Tetapi yang banyak lagi yang telah menerima vaksin tetapi sekarang MySejahtera mereka belum update lagi. Yang ada pada April sampai sekarang dalam MySejahtera mereka masih kosong. Jadi mereka masih terima panggilan dari KKM untuk menerima vaksin. Mereka yang faham mereka tidak akan mengambil dos seterusnya, tapi bagi warga emas mungkin mereka akan anggap itu booster dose dan pergi ke PBV untuk mengambil dos ketiga. Jadi saya harapkan Yang Berhormat Menteri boleh selaraskan dan koordinat dengan MySejahtera supaya vaksinasi dan MySejahtera ada satu coordination supaya rakyat tidak dikelirukan. Terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya banyak nak dijawab. Saya cuba jawab satu-satu dan sambung apa yang saya nak sebutkan tadi. Ini perkara yang penting berkenaan dengan vaksinasi untuk golongan remaja. Bagi untuk golongan remaja berusia 18 tahun hingga 17 tahun, pihak NPRA telah memberi kelulusan untuk vaksin Pfizer diguna pakai terhadap golongan remaja usia 12 hingga 17 tahun. Di Malaysia ini, penggunaan vaksin ini bergantung kepada satu, pendaftaran oleh NPRA secara regulatory. Dan yang kedua adalah advice from the experts. Dalam hal ini, Technical Working Group penilaian calon vaksin yang dipengusikan oleh Datuk Kalarasu Perirasami telah memberi syur kepada Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin untuk tangguh dahulu pemberian vaksin kepada golongan remaja antara 12 hingga 17 tahun. Keputusan ini adalah selaras dengan keputusan yang telah dibuat di United Kingdom, di mana mereka telah tangguh dahulu pemberian vaksin kepada golongan 12 hingga 17 tahun. Sebab yang diberikan adalah berdasarkan kepada pelaporan kesan sampingan di Amerika Syarikat. Terdapat kesan sampingan myocarditis, radang jantung, adalah sebanyak 40 kes per 1 juta dos vaksin mRNA COVID-19 Pfizer yang diberikan kepada lelaki berumur 12 hingga 29 tahun. Dengan insiden yang walaupun kecil tetapi sedikit membimbangkan, Technical Working Group telah menyarankan agar kita menunggu dahulu untuk data daripada negara-negara lain dapat diperolehi sebelum kita meneruskan vaksin untuk kumpulan remaja ini. Walaupun dalam sebahagian besar kes myocarditis di Amerika Syarikat tidak ada kematian ataupun tidak ada kes yang serius, tetapi kita tidak tahu kesan jangka masa panjang kepada mereka yang mendapat radang jantung ataupun inflammation of the heart and pericarditis. Sebab itu buat masa ini, apa yang telah diputuskan oleh JKJAV adalah kita tidak memberi vaksinasi kepada usia 12 hingga 17 tahun, tetapi kita akan keluarkan satu garis panduan clinical guidelines untuk usia 12 hingga 17 tahun yang mempunyai risiko tinggi daripada COVID-19. Dan ini juga selaras dengan pandangan daripada United Kingdom. Teenagers who have chronic illness, who are immunocompromised, will be offered the vaccine on a voluntary basis with all risk assessment done. But it will only be available for that particular group of teenagers for now, as far as the vaccination is concerned. Jadi soal pelajar SPM pada asalnya memang kita nak bagi. Tetapi setelah mendapat pandangan daripada pakar, termasuklah pediatric cardiologist dan sebagainya, kita decide to err on the side of caution as far as the side effects of myocarditis and pericarditis for young adolescents. Ya, saya minta supaya dapat teruskan sebab ada beberapa soalan lagi yang belum dijawab. Minta syarikat yang dapat kontrak Sinopharm, Moderna. Ya, I'm coming to you. Ya. Untuk Sinopharm, product registration holder tempatan adalah syarikat Duo Pharma. Anak syarikat Pemodalan Nasional Berhad PNB. There is only one product registration holder per vaccine.
So Pfizer is Pfizer Malaysia, AstraZeneca Malaysia, Sinovac is Pharmaniaga. In the case of Sinopharm, it has been given to Duo Pharma. It's got nothing to do with the government, itu antara Sinopharm dengan Duo Pharma. Dan mereka telah daftar dengan NPRA. Bagi Johnson & Johnson, YB Menteri. Sekejap. Bagi Johnson & Johnson, it's Johnson & Johnson Malaysia is the product registration holder. Bagi Moderna, saya difahamkan belum lagi dapat kelulusan ataupun pendaftaran NPRA, tetapi yang membuat permohonan adalah Zulik Pharma untuk vaksin Moderna. Pandangan daripada YB Menteri Yang Berhormat, berkaitan dengan 37.2 Sinopharm. tak ada pencerahan lagi. Just to clarify, di Sabah sebuah company bernama Kanger International telah joint venture dengan state government untuk supply 800,000 kalau saya tak salah. Saya tak pasti tentang You're not sure about saya that. tak pasti tentang perjanjian tersebut, tetapi oleh kerana dah ada product registration holder, apa saja penjualan Sinopharm di Malaysia mesti melalui syarikat Duo Pharma sahaja dan bukannya syarikat yang lain. Menteri sikit, Zulik Pharma, what is the apakah faktor yang menjejaskan pendaftaran Zulik Pharma for Moderna? Menteri, if you may answer quickly. Saya difahamkan it will be registered very soon, Yang Berhormat. Ya. Menteri. Dan berkenaan apa yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor tadi, saya setujulah. Saya rasa kita perlu melihat jauh ke hadapan tentang perkara ini, Yang Berhormat, ya. Sebab kita perlu future proof vaccination kita. Mutasi seperti mana yang Berhormat Kuala Selangor tahu sekarang ini berlaku pada spike protein. Itu antigen kepada mRNA. Tapi kalau spike protein itu dah berubah, maka vaksin itu tak berkesan lagi. So we have to look forward. Dan Yang Berhormat pun sedia maklum, ada ribuan lagi penyakit daripada haiwan yang zoonosis ini yang belum lagi lompat kepada manusia. So I think we can work together on this, Yang Berhormat. Menteri. Excellent, Menteri. We may also involve dalam clinical trial mereka, second generation vaksin. Terima kasih. Terima kasih. Menteri, Bukit Saya Mertajam. nak jawab soalan daripada Teluk Intan berkenaan dengan mereka yang belum daftar. Teluk Intan dalam perbahasan tadi bangkitkan cadangan sama ada kita nak wajibkan, mandatory. Buat masa ni kerajaan tidak ada cadangan untuk mewajibkan vaksin sebab program kesihatan awam di Malaysia, all vaccinations are voluntary in Malaysia. Dan kita tidak mahu sampai tahap di mana kita nak paksa orang dengan undang-undang untuk menerima vaksin. Tapi apa yang kita harap akan meningkatkan jumlah pendaftaran ataupun mereka yang enggan berdaftar adalah kebebasan ataupun kemudahan yang akan diberikan kepada mereka yang lengkap vaksinasi. Dan ini akan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kemudahan yang diberikan kepada mereka yang lengkap vaksinasi, what they can do, dan saya harap mereka yang enggan menerima vaksin akan rasa mungkin terpanggil untuk mendapatkan vaksinasi untuk mendapat dan menikmati kemudahan-kemudahan yang akan diumumkan. Lanang, saya ambil maklum, we are coordinating with the state government to update the MySejahtera untuk memastikan bahawa mereka yang dah dapat melalui manual registration di Sarawak dapat sijil tersebut. Saya rasa kalau tak silap saya penampang juga telah tanya soalan berkenaan dengan sijil vaksinasi untuk mereka yang menerima vaksin di luar. Jadi kita akan buka satu feature dalam MySejahtera bagi mereka yang menerima vaksin di luar untuk mereka mendapat sijil kuning dalam MySejahtera tersebut. Reciprocal recognition. Sorry? It will be a reciprocal recognition. We are working on reciprocal recognition with countries bilaterally. So dengan Singapura sebagai contoh, kita sudah ada satu perjanjian dengan Singapura di mana mereka mengiktiraf MySejahtera kita dan kita mengiktiraf aplikasi mereka di negara kita. Dan rundingan yang sama sedang dilaksanakan dengan EU, dengan China dan juga negara-negara lain. Terdapat juga masalah sekarang ni, ada yang terima satu dos di luar, datang sini nak terima dos yang kedua. So we are trying to overcome this. Kita boleh terima pada face value yang mereka telah terima dos yang pertama, but we don't know. Mereka tunjuk kad saja. Di UK sebagai contoh, dia tak ada aplikasi. Dia ada kad NHS saja. So we have to take at face value that they had their first dose overseas. And they will receive the same privilege, Minister, as the one that you will announce or the Prime Minister will announce? Yes. Same privilege. Yes. Thank Kalau you. sekiranya mereka kata mereka terima dos di luar dan mereka lengkap 2 dos di sini, kita akan bagi kebebasan yang sama kepada mereka. Ya. Tuan Yang di-Pertua,
Kalau boleh saya menyokong cadangan daripada Segambut tadi untuk kita beri lebih masa kepada YB Menteri. Saya datang dari Sabah dan saya rasa vaksin adalah topik yang paling penting sekarang. Tolong duduk. Yang Awak Menteri tolong habis lagi 5 minit saja. Menteri, soalan saya PPV belum sebut lagi, belum. Bagilah masa pada Yang Awak Menteri sebab banyak sangat tak boleh jawab. CITF. Sorry, what was your question, Bertanya? Speaker yang tak bagi masa sekarang untuk Menteri jawab. Berkenaan Kelang. Terima kasih. Pekerja Tolong Kelang. diam sekejap boleh tak? Mana kuasa saya nak sambung masa ni? Tolong diam sekejap. Menteri berkenaan Kelang. Terima kasih Pekerja Menteri. Kelang. Saya suka mendengar bahawa Menteri kata bagi jaminan Pekerja Kelang. Menjelang bulan September semua akan dapat vaksin. Saya harap sekurang-kurangnya berikan tarikh kepada mereka. Kalau ada tarikh, bolehlah orang dapat vaksin melancang. Kalau tidak, bila pihak swasta dibenarkan untuk jual, mungkin kerana tidak tahu tarikhnya, mereka terpaksa beli. Saya harap bila tak faham bahasa Malaysia ni susah. Saya kata 37.2, saya boleh tak bagi siapa pun mencelah kerana nak habiskan urusan. Aduh. Tapi mencelah juga. Kemudian kata saya tak bagi masa. Tuan Yang Ketua, saya jawab secara boleh kami ringkas. minta lagi rayu kepada Menteri. Saya nak bagi macam mana? Lanjutkan masa kerana Menteri berkenaan pekerja Kelang, Menteri. Rayu. Yang Awak Menteri tolong. Lagi 4 minit je. Terima kasih Yang Dipertua. Berkenaan dengan cadangan daripada Bukit Mentajam, cadangannya baik. Sebenarnya kalau boleh saya nak bagi semua janji temu. Cuma masalahnya, kalau vaksin Sinovac kita tahu lebih kurang dia punya penghantaran. Sebab sebahagian besar di fill finish di Malaysia. Tetapi the problem that I have, Yang Berhormat Bukit Mentajam, adalah Pfizer. Pfizer hanya memberi jadual penghantaran untuk 2 minggu akan datang. Dan ini adalah amalan di seluruh dunia. Apabila mereka hanya memberi jadual penghantaran untuk 2 minggu sahaja, saya tak pasti berapa banyak akan sampai. Bila tak pasti berapa banyak yang sampai, saya tak boleh buat unjuran untuk memberi temu janji kepada semua. Because I don't know whether Pfizer will give me 2 million this week, 1.4 million next week, in 2 weeks' time, or 2 million in 3 weeks' time. So itu masalah dia sekarang. Ya. Apabila kita dapat clarity dari segi jadual penghantaran, maka kita akan push as many appointments as possible. Sekarang Pharma Niaga mempunyai stok 14 juta vaksin. Mengapa tidak kerajaan menggunakan stok itu dulu untuk memberikan dos pertama? Ya. Yang belum dapat dos pertama lebih kurang 8 juta. Jadi kalau 14 juta itu dibeli, mungkin kita boleh berikan dos pertama dulu kepada yang belum dapat dos pertama. Ya. Terima kasih. Itu pertimbangan yang perlu kita buat berdasarkan kepada kemampuan kerajaan juga. Sebab perolehan kita sudah pun kita maksimumkan dengan siling. 14 juta yang dikatakan ada stok itu adalah stok yang dia nak bawa untuk dijual kepada pasaran swasta. Itu pun kita belum tentukan berapa banyak dia boleh bawa masuk. Tapi kalau kita nak beli lagi daripada Sinovac sementara kita tunggu penghantaran Pfizer, then it will add to the bill perolehan kita. Menteri, boleh bagi single dose dulu and then postpone the second dose. Sinovac you mean? Pfizer you mean? Bayan baru, Pfizer. Pfizer kita telah memikirkan soal melanjutkan interval dosing. Ada cadangan kita melanjutkan 6 minggu, 8 minggu dan kita sedang melihat kepada melanjutkan interval. There's only one issue to that. Sebelum penularan variant of concern Delta, memang kita dah bersetuju untuk melanjutkan kepada 6 hingga 8 minggu, Pfizer. Tetapi dengan adanya varian Delta, kita dapati bahawa keberkesanan 1 dos vaksin sahaja, Pfizer, adalah dalam lingkungan 30% sahaja. Dan dengan itu, Technical Working Group telah membuat saranan kepada JKJAV supaya Pfizer punya interval itu jangan dilanjutkan ataupun dipanjangkan dan kekal pada 4 minggu. Sekarang ini kita belum lagi ada keputusan untuk heterologous vaccination yang dimaksudkan oleh Bukit Mentajam. Give them Sinovac first, give them Pfizer second, contoh. We will have a decision by next week.
Tapi saya yakin saya mohon kepada menteri untuk menyusul di bawah 12.1 untuk lanjutkan 1 jam lagi supaya kita ada masa untuk memberikan jawapan yang lebih lengkap. Kalau perkara ini berkaitan dengan kos, saya yakin ahli dalam dewan ini akan bersetuju untuk kerajaan membelanjakan lebih banyak kerana ini berkenaan dengan nyawa 7.8 juta orang yang belum dapat dos pertama. Saya harap menteri akan memberikan pertimbangan yang serius terhadap isu ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap menteri Menteri ada kuasa di bawah peraturan 12.1 untuk menyusun. Jawab Menteri, masa dah tamat. Sebagai Menteri semalam, ada. Saya arahkan Yang Berhormat Menteri agar boleh memberi jawapan-jawapan yang selanjutnya yang tidak dapat dijawab ni dalam masa 10 hari bekerja secara bertulis. Ya. Speaker. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis besok 29 Julai 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.